Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن الشتاء سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama berkumpul pada pagi yang hening lah. Kalau di sini pagi yang sangat hening. Untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita pada hari ini berkenaan dengan ilmu nahwu. Semalam kita telah memulakan pengajian kita setelah lama kita berhenti, berehat, istirahat. Maka hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita yang berkaitan dengan ahkamul fi'l. Semalam kita dah bincangkan ahkamul fi'l. Kita dah tengok hukum fi'l bagi fi'l madhi dan fi'l amr. Kita dah tahu hukum fi'l madhi dan juga fi'l amr, kedua-duanya adalah mabni. Itu hukum dia. Bagi fi'il madhi, alamatul bina' dia adalah dengan fathah. Sama ada fathah tersebut zahir ataupun muqaddar. Dan zahir dengan muqaddar. So untuk zahir jelaslah. Untuk zahir jelas sama ada fi'il madhi tersebut huruf akhir adalah sahih dan tidak bersambung dengan apa-apa huruf selepasnya, sama ada wawul jama' ataupun dhamir rafa' mutaharrik. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah huruf waw dan juga ya. Maka kedua-duanya akan alamatul bina' dia adalah fathah yang zahir.
Seterusnya fathah muqaddar pula ada 3 jenis. Yang kita tahu, yang pertama untuk ta'adzur, yang kedua ada munasabah, dan yang ketiga ada istighal mahal biharakatil munasabah. Yang ketiga daf'al karahati tawali arba'i harakat. Untuk bina pula, secara ringkasnya, untuk fi'il amar pula ada mabni terbagi kepada 3 lah. Yang pertama mabni ala sukun. Yang kedua mabni ala hadfi harfil illah, dan yang ketiga mabni ala hadfi an-nun. Dan kita dah berkenalan sedikit semalam, sempat berbincang tentang fi'il mudhari'. Apa yang membezakan fi'il mudhari' dengan saudara-saudara yang lain adalah dengan penambahan huruf yang berlaku di hadapan. Huruf penambahan tersebut ada apakah huruf penambahan tersebut? Ada 4 huruf, iaitu alif, nun, ya, ta, yang mana setiap satu daripada huruf ini membawa maksud ganti nama diri. Sekiranya kita dapati pada fi'il tersebut dimulakan dengan salah satu daripada huruf 4 ini, tetapi huruf 4 ini bukan huruf tambahan, ataupun kita nampak memang salah satu pada huruf 4 ini merupakan huruf tambahan tetapi tidak membawa maksud ganti nama diri, maka fi'il tersebut adalah fi'il madhi dan bukan fi'il mudhari'. Pada hari ini kita akan sambung cerita kita tentang hukum fi'il mudhari', iaitu secara ringkasnya fi'il mudhari' adalah mu'arab. Fi'il mudhari' adalah mu'arab kecuali sekiranya dia bersambung dengan nun taukid thaqilah ataupun khafifah, ataupun nun niswah. Sekiranya dia bersambung dengan nun taukid, tak kisahlah khafifah atau thaqilah, dia akan berubah menjadi mabni. Alamatul bina dia apa? Fathah. Seterusnya, kalau nun niswah, alamatul bina dia apa? Sukun. Jadi hari ini kita akan bincangkan pula tentang hukum mu'arab, yang saya rasa sebenarnya kita dah tengok dah hukum mu'arab untuk fi'il mudhari' ni. Hukum fi'il yang untuk fi'il mudhari' ni kita dah tengok, tapi kita sekadar buat revision sikit. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم نحو يفهم محمد فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. Ini hukum yang pertama untuk fi'il mudhari'. Sekiranya fi'il mudhari' tersebut mu'rab, kita tahulah itu memang asalnya. Tapi dia cakap apa sekiranya ni? Sekiranya, kenapa dia cakap sekiranya? Sebab dalam keadaan di mana fi'il mudhari' tersebut tidak bersama dengan nun, sama ada nun taukid ataupun nun niswah. Jadi secara otomatik dia akan jadi mu'rab. Dan dia akan jadi marfu' selagi mana tidak masuk kepadanya apa-apa amil nasib dengan amil jazm. Sebentar lagi kita akan tengok harfu nawasib dengan harfu jawazim, insya-Allah. Okey, yafhamu Muhammad sebagai contoh bagi situasi ini. Yafhamu Muhammad, yang mana yafhamu adalah fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu wa Muhammadun fa'ilun marfu' bid-dhammati az-zahirati fa in dakhala 'alaihi nasibun nasabahu. Ini yang pertama tadi kita dah tahu bila mana dia berlaku, bila mana fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan
Rafa'. Okey, ni hukum dia yang pertama. Dia kita tahu dia mu'rab. So hukum i'rab ni ada tiga lah bagi fi'il, sama ada dia rafa', nasab ataupun jazm. So yang pertama yang asalnya adalah rafa'. Syarat dia apa? Selagi mana tidak ada apa-apa penambahan di hadapannya sama ada daripada huruf nawasib ataupun jawazim. So yang kedua, fa idza dakhala alaihi nasibun nasabahu nahu lan yakhiba mujtahidun. Falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Wa yakhibu fi'lun mudari'un mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Wa mujtahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. Ini keadaan yang kedua di mana daripada rafa' dia jadi nasab, tapi dengan syarat dia menerima apa-apa huruf nasib sebelumnya. Nampak? Fa in dakhala alaihi nasibun. Sebagai contoh, lan. Nanti kita akan tengok adik-beradik kepada lan ni banyak aja. So lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin wa yakhibu fi'lun mudharin mansub. Dia mansub dengan apa? Dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu wa mujtahidun fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir wa in dakhala alaihi jazimun jazamahu. Wa in dakhala alaihi jazimun jazamahu. Nahu lam yajza' Ibrahimu falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. ويجزع فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Okey. Kita dah selesai membincangkan tentang hukum-hukum bagi fi'il. Okey, kita dah selesai dah ni, dah habis. Dan sebelum kita masuk kepada tajuk baru iaitu nawasibul fi'il, okey, kita macam biasalah saya setiap kali habis kita akan recap balik apa yang kita dah belajar. Jadi kita baru saja lihat hukum bagi fi'il mudhari' yang mana hukum dia sama ada mu'arab ataupun mabni. Secara dasarnya fi'il mudhari' adalah mu'arab selagi mana tidak bersambung fi'il mudhari' tersebut kepada nun taukid sama ada thaqilah ataupun khafifah ataupun nun niswah. So sekiranya bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah, automatik akan menjadi mabni. Alamatul bina sekiranya bersama dengan nun taukid adalah fathah. Okey. Dan alamatul bina sekiranya bersama dengan nun niswah adalah sukun. Itu jelas. So yang pertama, fi'il mudhari' mu'rab, yang pertama hukum i'rab dia apa? Yang pertama adalah rafa' selagi mana tidak bersama dengan apa-apa nasib ataupun jazm. Sebagai contoh, yaqumu Muhammadun. Jelas kat situ dhammah az-zahirah fi akhirih. Yang kedua, sekiranya muncul ataupun sekiranya dia datang di hadapannya apa-apa huruf huruf nasab, secara automatik akan berubah daripada keadaan rafa' kepada nasab. Dan yang terakhir, sekiranya ada apa-apa huruf jazm, maka daripada rafa' dia akan berubah jadi jazm. Itu hukum i'rab, hukum bagi fi'il mudhari'. Sekarang kita akan masuk pula perbincangan yang baru yang berkenaan dengan nawasibul fi'il. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. فالنواصب 10 وهي ال ولن
wa idzan, wa kai, wa lam kai, wa lamul juhud, wa hatta, wal jawab, bil fa, wal waw, wa au. Musannif ataupun sahibul matan Ibn Ajrum telah menyusun, dia berkata huruf nawasib itu ada berapa? Ada 10 bagi dia. Wahya, apakah ia? An, lan, idzan, kai, lam, kai, lamul juhud, hatta, jawab, wal jawab, bil fa, wal waw, wa au. Mari kita tengok syarahan dia. Apa dia punya perincian dia. Okey, tak ada soalan lagi. Saya jelas. وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل مضارع 10 أحرف وهي على 3 أقسام قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. So adawat ataupun fi'il mudhari adawat ni huruf-huruf lah, dipanggil adawat. Istilah dia kat sini adawat maksudnya ada huruf-huruf. Okey, ataupun perkakas yang adawat ni, adat ni dia macam tanda, tanda-tanda adatun, ataupun huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yang datang selepas dia ada 10 huruf. Dari 10 huruf ni kita dapat pecahkan kepada tiga jenis ataupun tiga kumpulan. So kumpulan pertama yang mana dia menasabkan dengan diri dia sendiri. Nampak apa maksud dia? Kita akan tengok. So yang kedua, kumpulan yang mana dia menasabkan dengan adanya an yang tersembunyi yang datang selepas dia secara harus. Dan yang ketiga, huruf yang menasabkan tetapi dengan bantuan an yang tersembunyi yang datang selepasnya secara wajib. Apa maksudnya? Maksudnya nanti kita akan tengok. Kita akan tengok sebentar lagi. Jadi untuk sekarang ni kita akan fokus kepada kumpulan ataupun kelompok yang pertama yang mana dia menasabkan fi'il mudhari' binafsihi. Amma al-qism al-awwal wa huwa alladhi yansibu al-fi'l al-mudhari'a binafsihi. Ada berapa semua? Fa arba'atu ahrufin. Wa hiya an, wa lan, wa idzan, wa kai. An, wa lan, wa idzan, wa kai. Itu kelompok yang pertama, ada 4 huruf, iaitu an, wa lan, wa idzan, wa kai. Amma an فحرف مصدر ونصب واستقبال ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب قوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. Mari kita tengok. Yang pertama adalah huruf an. Yang mana huruf an ni merupakan huruf masdar, nasab dengan istiqbal. Ini penting Okey, kalau kita mempelajari huruf-huruf tu kita kena tahu fungsi dia apa. Fungsi dia ni kita kena ambil cakna ataupun ambil perhatian lebih sikit. Sebab bila mana kita nampak, kita tahu apa fungsi dia, dengan secara tak langsung ia membantu kita untuk menterjemah ayat sekiranya terdapat huruf tersebut. Itu pentinglah. Jadi kita kena hafal lah lebih kurang. Kita kena hafal fungsi huruf tersebut. Untuk yang pertama an, yang mana an ni merupakan harfu masdar. Kenapa dia panggil harfu masdar? Dipanggil harfu masdar kerana
fi'il mudhari' yang datang selepas dia kita boleh takwilkan. Kita panggil takwil lah. Kita boleh takwilkan sebagai masdar. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Contoh ayat dia, ni yang mudah. Ni. Okey, contoh yang pertama, atma'u ay yaghfira li. Okey, contoh contoh yang pertama, atma'u, fokus dekat sini, atma'u ay yaghfira li. So kita cakap dia huruf masdar. Huruf masdar maksudnya yaghfira yang datang selepas daripada an ni, dia boleh ditukarkan kepada daripada bentuk fa'il kepada bentuk masdar. Masdar ni kita tahulah, masdar adalah isim kepada fi'il. Maksudnya kata terbitan yang datang daripada, dia terbit datang daripada fi'il. So daripada fi'il dia berubah jadi isim lah. Yang mana kata terbitan ataupun masdar ini dia hanya membawa maksud perbuatan sahaja. Tidak membawa maksud apa? Tidak membawa maksud masa. So dah berubahlah. Dia punya dalalah yang terdapat, makna dia dah berubah. So kalau fi'il, kita tahu fi'il itu dia ada masa, dia ada perbuatan, perlakuan. Tetapi masdar hanya ada perlakuan saja. Okey. Contoh kat sini, atma'u ay yaghfira li, kita boleh selain ayat ni kita boleh ubah sikit jadi atma'u ghufranuhu li. Atma'u ghufranuhu li. Aku tamak kepada apa? Kepada pengampunannya pada aku. Pengampunannya kepada aku. So kita boleh ubah. Itu maksudnya masdar. Seterusnya nasab. Nasab ni kenapa dipanggil huruf nasab? Sebab dia menasabkan fi'il yang datang selepas dia. Daripada patutnya yaghfiru jadi ay yaghfira. Ay yaghfira. Itu nasab. Istiqbal. Istiqbal. So biasanya fi'il yang datang selepas daripada an ni, kita boleh faham bahawa fi'il tersebut kejadian dia akan berlaku pada masa hadapan. Okay, sebagai contoh ayat ni, wa akhafu an ya'kulahu dhib. Wa akhafu an ya'kulahu dhib. Ini kisah di mana Nabi Yusuf dengan adik-adik dia lah, yang mana adik-adik dia jealous dengan Nabi Yusuf. Okay, adik-adik Nabi Yusuf jealous dan mereka meminta izin. Adik-adik dia minta izin kepada ayah Nabi Yusuf, ayah mereka lah, untuk membawa Nabi Yusuf keluar bermain. So ini kata-kata yang diucapkan oleh ayah Nabi Yusuf, yang mana dia takut sekiranya dia benarkan Nabi Yusuf terpergi main di hutan dengan adik-adik dia, takut serigala akan memakannya. So kat sini dia takut, tapi takut tu sekarang lah, berlaku sekarang lah ketika dia bercakap. Tapi serigala makan Nabi Yusuf ni berlaku pada bila? Berlaku pada masa akan datang. Itu maksudnya istiqbal. Contoh mudah, uridu an akula al-futur. So kita tak makan aja. Kita tak makan sarapan lagi. Tapi kita nak makan. Maksudnya rasa uridu tu sekarang, tapi makan sarapan tu berlaku lepas kita cakap. Itu maksudnya istiqbal. Itu yang pertama, huruf an. Ada berapa? Okey, tak ada soalan. Jelas rasanya. Yang seterusnya kita ada huruf lan. Wa amalan fa harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Wa mithaluhu qawluhu ta'ala lan nu'mina laka wa qawluhu ta'ala lan nabraha 'alayhi 'akifin.
Wa qawluhu ta'ala lan tanalul birra. Lan tanalu birra. So yang kedua adalah huruf lan. Yang mana huruf lan ni, yang pertama fungsi dia adalah harfun nafyin. Harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. So yang untuk nasab ni kita jelaslah. Istiqbal. Jadi lan ni dia menafikan satu perbuatan yang akan berlaku pada masa hadapan. Okey, lan nu'mina. Lan atika. Aku tidak akan datang kepada engkau. Okey, tapi datang tu maksudnya masa hadapan, tidak berlaku sekarang. Kita kena faham bila kita membicarakan tentang masa yang berkaitan dengan fi'il, masa dia adalah ditentukan bila dengan apa, dengan waktu pertuturan tu. Contoh kalau kita cakap adrusu an-nahwa. Maksud adrusu nahwa tu kita tengah belajar nahwu lah. Itu sebab tu dia masuk sekarang. Masa depan tu adalah yang berlaku, perbuatan tersebut berlaku lepas daripada kita bercakap, bukannya kita sedang bercakap. Itu kita kena faham lah. Okey, untuk lan pula, dia menafikan fi'il mudhari' yang berlaku pada masa hadapan. Cumanya kat sini dia ada sedikit perbincangan. Cumanya penafian itu tidak berlanjutan untuk selama-lamanya. Okey? Dia tidak ada takbid, dia panggil. Dalam istilah nahwu dia panggil at-takbid. Kalau kita baca buku-buku yang tinggi sikit, dia akan membincangkan walaupun dia menafikan perbuatan masa hadapan, tetapi dia tidaklah selama-lamanya. So dia ada tempoh masa yang tertentu sahaja lan ni. So dia macam contoh, lan akula, apa contoh? Lan akula ad-dajaja. Aku tidak akan makan. Dia tulis aku tak makan. Aku tidak akan makan ayam. So kita tidak akan makan ayam tu, dia ada satu tempoh masa yang tertentu. Tidak selama-lamanya. So mungkin pada satu hari nanti dia akan makan ayam. Dia tidak semestinya lan tu dia membawa maksud selama-lamanya. Berbeza dengan Zamakhsyari lah. Sebab apa saya membangkitkan persoalan ni? Sebab Zamakhsyari dia berpendapat lan ni dia membawa maksud nafi di masa hadapan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Zamakhsyari lah. Zamakhsyari, kita tahu Zamakhsyari ni siapa? Seorang pakar bahasa juga. Seorang pakar bahasa, memang pakar. So ada antara kitab yang dalam nahwu, saya pernah baca sikit kitab nahwu kepada Zamakhsyari ni. Contoh kitab nahwu dia adalah bertajuk Amthilah. Al-Amthilah li Zamakhsyari. Kat situ dia ada bincangkan tentang lan yang membawa maksud takbid. Takbid tu maksud selama-lamanya. So bila kita gunakan macam ni, lan nu'mina laka, lan nu'mina laka. Lan nu'mina maksud kat sini dia kami tidak akan beriman kepada engkau selama-lamanya. Kalau Zamakhsyari tu takbid ni macam cakap nak selama-lamanya. Tetapi okey, kalau yang kalau mazhab selain Mu'tazilah, Asy'ari, mereka berpendapat bahawa lan ini tidak membawa maksud takbid, tidak maksud selama-lamanya, tapi hanya untuk tempoh masa yang tertentu sahaja. Itu serba sedikit tentang lan. Okey, so dia menafikan, so dia menidakkan perbuatan tersebut. Huruf qalb, sabar, huruf qalb tu sabar. Huruf qalb tu nanti kita akan bincangkan pada waktunya. Ada ke? Masdar nasab, itulah. Kita tak sampai lagi qalb kan. Kita belum lagi sampai qalb. Okey, tak apa. Sabar. Huruf qalb tu nanti kita akan cerita lepas ni. Mana huruf qalb?
Huruf qalb. Oh, huruf qalb tu lam nanti. Ha. Saya tu cari mana huruf qalb. Okey. Itu ada ke huruf qalb? Belum lagi. Okey, belum lagi. Saya duk cari mana huruf qalb. Tak sentuh lagi. Okey. Wa amma. Wa amma idzan. Sekarang kita dah tengok yang pertama an, yang kedua kita tengok lan. An dah tengok, lan pun dah tengok. Sekarang kita tengok idzan pula, idzan. Idzan. Wa amma idzan fa harfu jawabin wa jaza'in wa nasbin. Wa yashtaritu li nasbi al-mudhari' biha thalathatu syurut. So idzan ni dia adalah huruf jawab, jaza' dengan nasab. Apa kali yang dimaksudkan dengan huruf jaza'? Jawab, jaza' dengan nasab. Kita akan tengok bila kita sampai kepada contoh dia. So bila ada contoh nanti baru kita faham. Okey. Tapi untuk idzan ni dia ada syarat pula yang mana kalau dia langgar syarat ni dia tidak akan berfungsi lah. Dia tidak akan bekerja. Dia tidak akan menasabkan fi'il mudhari'. Okay, kita akan tengok syarat yang pertama kat sini, al-awwalu an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Yang pertama, idzan ni dia mesti berada pada permulaan ayat jawab. Apakah maksud itu kita akan tengok. Tapi kita tengok syarat dia. Nanti waktu kita tengok contoh nanti kita akan dapat faham lebih. Yang kedua, ayyakunal mudhari'u al-waqi'u ba'daha dallan 'ala istiqbal. Fa'il mudhari' yang datang selepas idzan tu dia mestilah menunjuk kepada istiqbal. Istiqbal. Okey. Dan yang ketiga, alla yafsila bainaha wa bainal mudhari' fasilun. So dia mestilah tidak ada apa-apa penghalang yang menghalangnya mereka daripada datang bersama. So dia orang kena datang betul-betul bersebelahan. Okey. Tiadanya orang ketiga. So mereka berdua sahaja, kecuali ada pengecualian lah. Kecuali qasam kalau sumpah, ataupun nida. Nida ni yang seruan lah, ataupun la an-nafiyah. La an-nafiyah. Okay, kita akan tengok satu persatu. Wa mithalu al-mustawfiyati lisyuruti ay yaqula laka ahadu ikhwanika. So contoh yang mana dia contoh ini dia mencukupi, okay, dia menuruti semua syarat-syarat yang di atas. Contoh dia, ada seorang tu dia akan cakap kepada kita sa'ajtahidu fil durusi. Sa'ajtahidu fil durusi. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Maka kita cakap kat dia, fataqulu lahu idzan tanjah. Idzan tanjah. So kat sini kita cakap, ini yang dimaksud sebagai jawab. Apa yang dimaksudkan jawab kat sini? So kalau kita cakap, aku rasa aku Sam ni nak belajar sungguh-sungguh lah. So kita jawab pada kawan itu, kita jawab engkau akan berjaya. Jadi engkau akan berjaya. Sebab kejayaan tu dia akan berlaku pada waktu bila? Pada waktu masa hadapan. Idzan tanjaha. Sa'ajtahidu fi durusi. Disebabkan dia punya kesungguhan itu, so balasan kepada kesungguhan itu dia akan berjaya. Itu yang dimaksudkan yang pertama tadi sebagai jawab dan juga jaza. Jawab dan juga jaza. Jawab tu bila mana kita jawab kan dia, engkau akan berjaya. Itu kita jawab bila dia cakap dia nak belajar bersungguh-sungguh, engkau akan berjaya. Dan kejayaan tu yang mana dia berlaku pada masa hadapan, dia merupakan satu balasan ataupun ialah balasan kepada usaha dia yang bersungguh-sungguh untuk belajar. Faham tak? Contoh lain, okey, kalau kita cakap sa'azuruka gadan. Okey, sa'azuruka.
Aku akan menziarahi engkau. Idzan ukrimaka. Jadi aku akan memuliakan engkau. Jadi nampak. So bila kalau kita cakap okey nak ziarah lah. Nak ziarah lah. Okey baik. Okay, jangan risau kita akan bagi makan sedap-sedap punya. Nampak. So ukrimaka tu kita mengikramkan dia tu. Yang pertama jawab kepada apa yang kawan kita cakap. Dan yang kedua balasan. Okey, bila sebab kita rasa dia ni terharulah sebab dia nak datang ziarah kita, balasan pada semangat ataupun usaha dia untuk datang ziarah kita, kita nak memuliakan dia. Dan perkara tersebut berlaku pada masa perkara kita untuk memuliakan dia tu, perlakuan kita tu berlaku pada masa hadapan. Nampak? Okey, itu yang dimaksudkan sebagai harfu jawabin jaza dengan istiqbal. Nasab. Jawab jaza dengan nasab. Okey, sekejap tengok. Faham ada soalan ke? Okey, tak ada soalan. Kira faham lah tu. Tak ada soalan, kira faham. Alhamdulillah. Okey. Jadi kat situ yang pertama. Itu syarat, 3 syarat itulah. 2 syarat yang pertama. Syarat yang ketiga ni, dia mestilah tidak ada apa-apa pemisah di antara mereka. Tidak ada pemisah di antara mereka kecuali qasam. Sebagai contoh, kawan kita cakap tadi, contoh yang sama, kawan kita cakap tadi, sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran aku. Kita jawab apa? Idzan wallahi tanjaha. Nampak kat situ. So, qasam masuk memisahkan di antara idzan dengan tanjah ni, tapi pemisahan ini dibenarkan. Jadi secara tak langsung idzan tu masih lagi berkuasa untuk menasabkan fi'il mudhari' walaupun ada pemisah di antara mereka. Itu contoh untuk qasam. Contoh yang kedua untuk nida pula. Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran itu. So kita cakap idzan ya Muhammad. Kebetulan nama kita Muhammad. Idzan ya Muhammad tanjaha. Idzan ya Muhammad tanjaha. Jadi aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran aku. Jadi engkau wahai Muhammad akan berjaya. Itu contoh yang kedua. Yang memisahkan dia adalah nida. Ya Muhammad. Tadi yang pertama qasam. Yang kedua ya Muhammad. Dan yang ketiga adalah dengan la nafiyah. Contohnya apa? Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Idzan la yakhiba sa'yuka. Maksudnya apa? Dia cakap apa? Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran aku. Jadi cakap perjalanan engkau ni tidak akan mengecewakan. Perjalanan menuntut ilmu dia ni. Okey, sebab untuk ilmu tu tidak datang secara bergolek. Kita kena berusaha. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan usaha kita itu kita akan dapat kejayaan. So kat sini cakap apa? Idzan la yakhiba sa'yuka. Idzan perjalanan engkau ini ataupun usaha engkau ini, perjalanan engkau dalam menuntut ilmu ini tidak akan sia-sia. Itu dia maksudnya idzan la yakhiba sa'yuka. Ataupun kita kumpul sekali semua. Idzan wallahi la yadhhaba 'amaluka daya'an. Idzan wallahi la yadhhaba 'amaluka daya'an. Ataupun yang ni panjang sikit, banyak sangat pemisah dia. Kita cakap kat kawan kita, sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran aku. Kita jawab kat dia, idzan wallahi la yadhhaba 'amaluka daya'an. Jadi demi Allah, perkara ataupun amalan engkau ini tidak akan pergi secara sia-sia. Perkara engkau ini tidak akan pergi secara sia-sia. So kat sini dia tunjukkan bolehnya berhimpunnya qasam dengan lam an-nafiyah dalam ayat.
Okey, saya rasa itu jelas untuk idzan. So idzan ni dia ada perbincangan lah. Sama ada dia ditulis dengan nun ataupun dengan alif. Itu perbincangan yang panjang dalam ilmu imla. Dia ada perbincangan panjang kat situ. Cuma buat masa ni kita faham, biarlah kita faham idzan itu ditulis dengan nun. Tapi ada juga yang tulis dengan alif. Dia pening sikitlah. Dia pening sikit. Tak ada satu ketetapan yang jelas nak tulis dengan nun ke dengan alif. Okey, tak apa. Saya rasa jelas untuk yang idzan tu. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Okey, tak ada. Tak ada soalan. Okey, terus kepada yang keempat yang terakhir untuk kumpulan yang pertama, iaitu kai. Wa amma kai فحرف مصدر ونصب ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا أو تتقدمها هذه اللام تقديرا نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة وكانت كاي نفسها حرف تعليل. Okey, kita tengok kat sini. Kai merupakan huruf masdar, huruf nasab. So huruf masdar ni kita fahamlah, dia sebab macam contoh an kat atas tadi, yang mana fi'il yang datang selepas dia kita boleh apa? Kita boleh takwilkan dia menjadi masdar. Itu untuk huruf masdar. Dan yang seterusnya adalah nasab. Itu saja fungsi untuk kai. Fungsi mana dia punya kursor ni? Kat atas ni. So fungsi untuk huruf kai dia ada dua sahaja, masdar dengan nasab. Cumanya dia ada syarat dia. Syarat yang pertama, an tataqaddamaha lam ta'lil lafzan. So kena adanya lam ta'lil secara lafaz. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, likai la tayasu. Likai la ta'sau. Likai la ta'sau. Asalnya adalah ta'sauna, tetapi disebabkan ada kai dan juga adanya lam ni, ta'lil. Ta'lil ni macamnya, ta'lil ni maksudnya adalah untuk lah ataupun sebab. Adhabu ila al-madrasati likai adrusa. Aku pergi ke sekolah untuk aku belajar, likai adrusa. So ini contoh dia. Lam ta'lil ni kita cakap dia membawa maksud untuk lah ataupun sebab. Okey, itu syarat yang pertama. So dia mestilah hadir sebelum dia lam secara takdir. Secara lafaz. Yang kedua, dia mestilah didahului dengan lam tadi secara takdir. Sebagai contoh, kaila yakuna dulatan. Nampak kat sini? Kaila. So kat sini sebenarnya dia ada likaila kat depan, tapi lam ni dia tidak ditakdirkan. Ditakdirkan sahaja. Fa idza lam tataqaddamha al-lam lafzan wala taqdiran kana an-nasbu bi an mudmaratan wa kanat sky nafsuha harfa ta'lil. Okey. So kat sini sekiranya lam tersebut tidak hadir di hadapan kai ni secara lafaz ataupun takdir, okey, maka
huruf ataupun fi'il mudhari' yang datang selepas dia, dia akan dinasabkan oleh an mudmarah. Kita akan bincang tentang an mudmarah ini selepas ni lah. So kai ni dia kena ada pembantu dia lah. So kai secara sendiri dia tidak boleh, dia kena ada sebab kenapa dia nak untuk menasabkan fi'il. Sama ada dia didahului oleh lam ta'lil lafzan ataupun takdiran. Kalau lam ta'lil ni tak ada, so dia menasabkan fi'il tu dengan apa? Dengan an mudmarah. An mudmarah ni apa? An lah juga sebenarnya an ni. An yang sama. Makna an ni. An ni tapi dia datang dalam keadaan tersembunyi, yang datang lepas daripada huruf-huruf. Itu kita akan bincang tentang an mudmarah nanti. Okey? Wa kanat kai nafsuha harf ta'lil. Kai ni sebenarnya adalah huruf ta'lil juga. Okey. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Kita dah selesai tentang okey. Tak ada apa-apa soalan, jelas, alhamdulillah. So kita dah tengok huruf nasab ataupun harfun nawasib, adawatun nawasib kat sini, yang mana kita kalau mengikut sahibul matan Ibnu Ajrum mengatakan huruf nasab ni ada 10. Ada berapa? Ada 10. Ada 10. Itu penting kalau kita hafal lah. Kalau hafal matan kita an, walan, wakai, walam, mukai. So kita dah hafal 10 lah. Daripada 10 ni terbahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama yang mana dia menasabkan fi'il dengan diri dia sendiri. Kita dah baru saja selesai bincangkan. Dan yang kedua, dia menasabkan fi'il tetapi dengan bantuan an yang datang tersembunyi secara harus. Dan yang ketiga, an yang datang secara tersembunyi secara wajib. So kita dah selesai 4 huruf yang berada dalam grup yang pertama, iaitu an, lan, idzan dan juga kai. So untuk an dengan lan ni tak ada apa-apa syarat. So bila dia datang sebelum fi'il ataupun fi'il mudhari' yang datang selepas dia, secara automatik tanpa ada apa-apa syarat, secara automatik akan menjadi nasab. Cuma dia ada fungsi-fungsi dia lah. Untuk an, dia masdar, an masdariyah, dia nasab dengan istiqbal. Untuk lan juga pula dia nafi, nasab dengan istiqbal. Idzan dengan kai, kedua-duanya ada syarat lah. Kita dah tengok. Kai tadi ada 3 syarat. Idzan ada 3 syarat, kai ada 2 syarat sahaja. Ataupun 1 lah sebenarnya. 1. Dia mesti didahului dengan lam. Lam ta'lil. Untuk kai lah. Sama ada secara takdir ataupun secara lafaz. Lafaz tu maksud kita boleh sebut dia. Sekarang kita akan berpindah pula kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu kumpulan yang kedua, wa ammal qismu tsani wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan ba'dahu jawazan fa harfun wahidun wa huwa lam at-ta'lil wa 'abbara 'anha al-mu'allif bi lam kai لاشتراكهما في الدلالة على التعليل ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات. Okay. Itu untuk kisim yang kedua. Okey, kisim yang kedua. Kisim kedua iaitu kumpulan kedua, iaitu yang mana fi'il mudhari' tersebut dinasabkan ataupun huruf tersebut menasabkan fi'il mudhari' tetapi dengan bantuan ataupun melalui an mudmarah. Yang mana an mudmarah ni datang selepas daripada
huruf tersebut secara jawaz. Untuk kumpulan yang kedua ni, huruf dia ada satu sahaja, iaitu lamul ta'lil. So, lamul ta'lil kita dah berkenalan dengan lamul ta'lil tadi di atas. Wa 'abbara 'anha al-mu'allifu bila mikai. Kalau penulis, kalau dalam matan tadi dia sebut apa? Kai wala mukai. Lamu kai ni adalah lamu at-ta'lil. Kenapa dia panggil lamu kai? Sebab kai dan lamu kai ni kedua-duanya fungsi adalah sama, yang membawa maksud tak at-ta'lil. Sebab kenapa? Sorry. Sebab untuk, kita panggil untuk. Sebab dan juga untuk. Okey. So kalau orang panggil lamu kai pun boleh, sebab dia sama, dia punya fungsi dia sama untuk ta'lil. Listirakihima fi dalalati 'ala ta'lil. Wa mithaluhu qalu ta'ala liyaghfira lakallah, untuk Allah mengampunkan dosa kamu apa yang telah lalu dan juga apa yang akan datang. Okey. Li yu'adziballahu munafiqina wal munafiqat, untuk Allah mengazabkan orang-orang munafiqin dan munafiqat. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang tergolong dalam golongan orang yang munafik dan juga munafiqat. Amin. Okey. Saya rasa itu jelas. Untuk munafikin dengan munafiqat tu jelas. Untuk astaghfirullahalazim. Untuk lamu ta'lil tu jelas. Lamu ta'lil ni, lamu kai ni jelas. Okey. Ada persoalan ke? Itu tak ada. Kita tak ada apa-apa. Okey, yang seterusnya, kumpulan yang ketiga adalah kumpulan yang mana wa ammal qismu tsalits wa huwa alladhi yansibu al-fi'l al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan wujuban fa khamsatu ahrufin. So yang membezakan wujuban dengan jawazan ni, so kalau jawazan kita boleh cakap li'an. Kita boleh cakap li'an lah. Kat sini bolehnya ada an kat sini yang datang selepas daripada lam ta'lil, ataupun li'an yu'adziba, li'an yaghfira. Okey? Contohnya adhabu ilal madrasati li'an adrusa. So an tu kita nak sebut boleh, tak nak sebut pun boleh. So sebab dia jawaz. Tapi untuk yang ini, untuk huruf-huruf yang kita akan tengok sekejap lagi, an itu dia wujud, tetapi kewujudan dia wajib disembunyikan. So dia tak boleh nak wujudkan, tak boleh nak embrace diri dia sendiri. Dia kena tersembunyi. Contoh yang pertama, lamul juhud, ataupun ada yang panggil sebagai lamun nafi. Lamul juhud ni, lamul juhud ni dia ada satu petunjuk, dia ada dhabit dia. Dhabit dia mesti sebelum dia dimulakan dengan ma kana ataupun lam yakun. Fa mithalul awwal qauluhu ta'ala ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin. Liyadhara al-mu'minin. Ini kita jelaskan. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ma kana Allahu liyu'adzibahum. Okay, itu untuk contoh yang pertama, ma kana. Contoh yang kedua, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Okey? So nampak. Jadi kita kena dapat bezakanlah, sebab kita dah banyaklah belajar pasal lam ni. Ada nanti kalau belajar lagi, kita akan ada lamul amar. Lamul amar pula, lam lain banyak. So untuk membezakan antara lam-lam ni, antara lamu juhud dengan lam-lam yang lain, yang pertama datang sebelumnya makana ataupun lam yakun. La makana. Yang ni tak jelas sangat sebab dia hazaf huruf. Kita ambil contoh yang ni. Makana Allah wa makana Allah liyu'adzibahum. Tidaklah Allah itu mengazab mereka. Liyu'adzibahum, nampak? Kat sini ba tu jadi baris atas.
Kenapa dia baris atas? Sebabnya ada lamul juhud kat sini, yang mana lamul juhud ni melalui an menasabkan fi'il yang datang selepasnya, lamul juhud. Seterusnya, contoh yang kedua, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Tidaklah Allah itu akan mengampunkan dosa mereka ataupun menunjukkan mereka jalan yang luruslah, sabila ni, jalan yang lurus. Maksudnya kat sini menafikan fi'il yang datang selepas dia, dan juga menasabkan. Tapi dengan syarat, lam wujuhud ni syarat dia kena didahului oleh lam yakun ataupun makana. Kalau tak ada makanan dengan lam yakun, jadi lam tersebut bukanlah lamu al-juhud. Lam tersebut adalah lam apa? Boleh jadi lamu ta'lil. So kita kena tengoklah ayat dia macam mana. Okey. Itu jelas ya? Itu huruf yang pertama. Yang kalau yang ni dah ada 5 huruf. Huruf yang pertama tadi kita dah tengok lamul juhud. Yang kedua pula kita ada apa? Hatta. Hatta ini membawa maksud al-ghayah. Okey. Al-ghayah ni maksudnya apa? Al-ghayah ni maksudnya tujuan lah, dan juga ta'lil ni sebab. Wa ma'na al-ghayah annama saya baca balik. Wal harfu at-thani hatta wa huwa yufidu al-ghayata aw at-ta'lila. Dia mesti salah satu lah. Dia bukan waw kat sini, so dia sama ada dia ghayah ataupun ta'lil. Wa ma'na al-ghayah annama qablaha yanqadi bihusuli ma ba'daha. Wa ma'na at-ta'lil, sebagai nahwu qawlihi ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Wa ma'na at-ta'lil annama qablaha illatun lihusuli ma ba'daha. Nahwu qawlika li ba'di ikhwanika dzakir hatta tanjaha. Kita tengok yang kedua, ayat yang kedua ni dia lebih jelas lagi, yang membawa maksud ta'lil. So yang pertama ni kita tengok ayat Quran tu secara panjang. Okey. Sekejap lagi saya tengok balik ayat dia macam mana. Contoh yang kedua iaitu yang membawa maksud ta'lil. Ta'lil ni apa maksud dia? Annama qablaha illatun. Apa yang sebelumnya ataupun apa yang sebelumnya merupakan sebab keberhasilan yang datang selepasnya. Maksudnya apa? So kat sini kita ada dua fi'il. Zakir dengan tanjah. Zakir yang maksudnya apa? Ulang kaji ataupun hafal lah. Ingat lah. Ulang kaji, ingat. So dia banyak maksud lah zakir ni. Dan disebabkan so kalau kat sini kita nak terjemah ayat ni macam mana? Zakir hatta tanjaha. So kat sini hatta kat sini dia mau masuk ta'lil. Dia bukan jadi kita terjemahkan ulang kajilah, dengan sebab ulang kaji tersebut engkau akan berjaya. Zakir hatta tanjah. Zakir ulang kajilah, sebab ulang kaji itu engkau berjaya. Itu yang dimaksudkan dengan ta'lil. Annama qablaha, sebelum ni disebabkan kita buat ulang kaji, punca kepada kita berjaya menghasil apa yang seterusnya. Disebabkan kita ulang kaji, maka dia akan berjaya tanjah. Itu untuk ta'lil. Saya rasa jelas. Dia macam lam jugalah. Untuk berjaya. Zakir untuk berjaya. Ulang kajilah untuk engkau berjaya. Ulang kajilah untuk engkau berjaya. Itu macam yang lam dengan kai tadilah. Untuk yang ghayah ni kita kena tengok dia punya ayat panjang. Sekejap ayat dia, tengok ayat dia dulu.
Oh, baru saya ingat. Hatta yarja' ilaina Musa ni. Okey. So kalau kita tengok kat sini, surah At-Taha ayat ke-91. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifin hatta yarji'a ilaina Musa. So, kisah ni, ayat ni merupakan satu kisah yang Allah rakamkan apa yang berlaku kepada kaum Nabi Musa. So kita tahu kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa yang mana Nabi Musa ini terselamat daripada ancaman Fir'aun. Dan bersama-sama dengan Nabi Musa pada ketika itu adalah Bani Israel. Mereka berjaya keluar daripada Mesir. Dan peristiwa yang saya rasa semua maklum peristiwa tersebut, iaitu peristiwa terbelahnya sungai dengan kuasa Allah, mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa, terbelahnya sungai yang telah berjaya menyelamatkan nyawa beribu-ribu orang, ramai orang lah tentu. Nabi Musa juga pengikut Nabi Musa dan juga Nabi Harun. So kita tahu Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa, kenapa ada Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Sebab Nabi Musa seorang yang lidah dia macam pelat-pelat sikit lah. So bila dia bercakap, dia macam pelat-pelat sikit. Sebab tu ketika mana Allah merintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa Allah perintah? Yang pertama, Allah perintah pergi dengan Nabi Harun. Sebab Nabi Harun lidah dia petah berkata-kata. Dan antara doa yang Nabi Musa baca ketika nak berdakwah kepada Fir'aun, apa doa dia? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan, dan leraikanlah simpulan yang ada, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lisan, sebab Nabi Musa adalah kisah Nabi Musa, saya rasa semua maklum. Pada kecilnya Nabi Musa diminta untuk dia pilih sama ada arak ataupun apa tah, saya tak berapa nak jelas, nak ni sangat, nak ingat sangat cerita dia macam mana. Okey, kita fokus pada ni, dah melalu panjang pula. Okey, kita fokus pada ayat ni. So ayat ni berlaku bila mana Allah Nabi Musa pergi beruzlah ataupun pergi untuk menerima kitab Taurat. So sebelum Nabi Musa pergi, Nabi Musa pesan kepada Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel pada ketika itu. Tetapi malangnya sepanjang ketiadaan Nabi Musa tersebut, berlakunya satu penyebaran syirik dalam kalangan orang kaum Nabi Musa. Mereka telah menyembah berhala. So Nabi Harun memang tentanglah perbuatan tersebut, iaitu mensyirikkan Allah. Nabi Harun tentang, tetapi kaum Nabi Musa, iaitu Bani Israel pada ketika itu, mereka tidak mendengar kata-kata Nabi Harun. Sebab tu dia kata, qalu, mereka berkata, lan nabraha alaihi akifin, kami tetap akan menyembah berhala hatta yarji'a ilaina Musa, sehinggalah datang kepadamu Musa, pada kami Musa. Maksudnya kat situ dia nak cakap hatta kat sini bermaksud sehinggalah kami akan tetap menyembah berhala sehinggalah datang pada kami Nabi Musa untuk dia menerangkan untuk dia menerangkan adakah perbuatan mereka ini betul ataupun tidak betul. Okay. Sebelum datang Nabi Musa, kami tetap akan menyembah berhala. Itu yang maksud dekat sini. Okey, jelas tu kita tengok ayat Quran lah. Sebab kat sini cakap wa ma'nal ghayah annama qablaha yanqadi bi husuli ma ba'daha. Dia yang qadi ni maksud inqida. Inqida ni maksudnya apa? Inqida ni bila kita dia bab, kalau itu yang sebenarnya kalau belajar bab huruf ni seronok, tapi kita kena faham betul-betul lah. Kita kena faham fungsi dia. Yang qida ni maksudnya
coming to an end. Sehingga kiranya ialah ghayah lah kat situ. So, diorang akan berhenti tak menyembah berhala sekiranya jika Nabi Musa dah datang. So lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. So, diorang akan tetap menyembah berhala sehinggalah datang kepada mereka Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa pulanglah daripada bertemu daripada Jabal Tur. Jabal Tur tu. Jabal apa tak nama Jabal tu? Lupa. Okey. Itu maksudnya. So, jelas alhamdulillah. Itu untuk huruf yang kedua iaitu hatta. Hatta. Okay, tak ada soalan. Saya rasa tak ada soalan. So, yang seterusnya. Yang seterusnya adalah, so yang pertama tadi kita tengok. Sekarang kita membincangkan tentang grup yang ketiga. Okay, kumpulan yang ketiga. Yang mana mereka ini menasabkan grup ini, huruf-huruf yang berada dalam grup ini menasabkan fi'il yang datang, fi'il mudhari' yang datang selepasnya secara melalui ataupun dengan bantuan kerjasama an yang mana wajib an tersebut disembunyikan. Yang pertama kita tengok lamul juhud, yang kedua kita tengok hatta. Sekarang yang ketiga dan keempat iaitu fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah. Okey. Fa'us sababiyah dengan wawul ma'iyah. Kita akan tengok fa'us sababiyah dengan wawul ma'iyah. Wal harfani الثالث والرابع فاء السببية وواء المعية بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. وأما الطلب فثمانية أشياء. الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. Dia panjang sikit. Jadi sekarang ni kita akan tengok fa'us sababiyah dengan wawul ma'iyah. So kedua-duanya syarat dia satu sahaja. Dia mestilah datang selepas daripada jawab kepada nafi. Contoh, la yuqda alaihim fayamutu. La yuqda alaihim fayamutu. La yuqda. Fayamutu. Sebab dia kena tengok ayat panjang sikit baru kita boleh nampak dia punya. Okey. Okey. Jadi ayat kat sini yang pertama tadi, ayat dia A'udzubillahi minasyaitanir rajim dari dalam surah apa ni surah Al-Fatir. Surah Al-Fatir ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur.
So, maksud ayat ni apa? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Maka bagi orang-orang yang mengkafirkan Allah, pada mereka api neraka, neraka dan jahanam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka ini tidak akan dimatikan, tidak akan la yuqda, tidak akan dihapuskan, maka mereka itu mati. La yuqda alaihim fayamutu. Itu sebab fa sababiyah ni. Fa sababiyah ni. So disebabkan mereka ini tidak dihapuskan, maka mereka akan mati. Okay, sorry, macam ni cakap. La yuqda alaihim fayamutu. La yuqda alaihim. Macam ni. So dalam api neraka tu, okay, orang yang diazab dalam api neraka itu mereka tidak akan dimatikan. Sebab tu cakap sini la yuqda alaihim. Sekiranya mereka ini yuqda alaihim, mereka akan mati. Macam tu. So la yuqda alaihim fayamutu. Mereka ini tidak akan dihapuskan untuk mereka mati. Macam tu. Maka mereka akan mati. Kalau mereka itu yuqda alaihim, mereka akan mati. Itu maksud dia. Itu untuk jawab nafi lah. Jawab kepada nafi. Ataupun dalam contoh lain, la ashrabu al-qahwata fa anama. Contoh macam tu. Aku tak minum kopi, maka aku akan tidur. Sebab kopi kan dia boleh menghalang daripada tidur. Macam tu. Okey. La ashrabu al-qahwata fa anama. Sebabkan dia tak minum kopi, jadi dia akan tidur. Okey. Itu untuk jawab nafi lah. Jawab kepada nafi ni. Itu fa kat sini dipanggil sebagai fa sababiyah. Yang mana fa sababiyah ni datang sebagai jawab kepada nafi. Jawab kepada nafi. Dan juga jawab kepada talab. Talab ni ada 8 perkara. Panjang perbincangan dia. Tapi kita tengok satu-satu. Yang pertama, al-amru wad-du'a wan-nahi wal-istifham wal-'ard wat-tahdid wat-tamanni war-raja. So ada 4 perkara. Ni macam dah belajar apa? Belajar balaghah lah. Ada insya'i dengan talabi. So talab, dalam talab ada 8 perkara. Kalau siapa yang pernah belajar balaghah mungkin boleh fahamlah perkara ni. Talab, permohonan. Okey. Ada 4 perkara yang termasuk dalam permohonan ni. Yang pertama al-amru wad-du'a wan-nahyi wal-istifham wal-'ard wat-tahdid wat-tamanni war-raja. Okey. So amru ni yang pertama biasanya arahan yang diberikan daripada atas kepada kita. Itu dipanggil sebagai amr. Bila mana orang meminta kita melakukan sesuatu. So macam Allah perintah kita untuk solat. Itu dipanggil sebagai amr. Dia minta tau. So dia punya asal ni adalah minta, tapi minta itu kita boleh faham sebagai amr sebab permohonan, permintaan tersebut daripada atas kepada bawah. Ini perbincangan dalam balaghah lah. Tak apa, kita tak payah cerita pasal balaghah. Kita terus pada fokus kita punya nahu. Amal amru fahuwa talab as-sadir min al-'azm. Ada juga disebut. Amal amru fahuwa talabu as-sadiru min al-'azimi liman huwa dunahu. Nahwu qawli al-ustadi li tilmizihi dzakir fatanjah au watanjah. Nampak? Ini adalah amar. Amar merupakan apa? Talab, satu permintaan ataupun permohonan yang sadir, yang datang, yang keluar daripada al-azim liman huwa dunahu. Orang yang tinggi dia punya kedudukan dia perintahkan orang yang berada di bawahnya. Itu yang dipanggil sebagai amar. Ini lebih kepada perbincangan balaghah lah. Tapi tak apa, kita dah sentuh sikit. Contoh dia apa? Zakir fatanjah ataupun watanjah. Apa yang dimaksudkan waw ma'iyah ni? Okey, disebab zakir ni nampak ni dia punya talab lah. Talab zakir tak fatanjah.
ulang kajilah, maka engkau akan disebabkan engkau ulang kaji, engkau akan berjaya. Ataupun bersama-sama, ni bersama-sama dengan usaha mengulang kaji ini, engkau akan berjaya. Wawu al-ma'iyah kat sini, sebab tu dia ma'iyah dengan sababiyah. Dia sebagai ma'iyah dengan sababiyah. Wawu al-ma'iyah dengan sababiyah. Okey, itu untuk yang pertama, iaitu al-amr. Zakir fatanjah ataupun zakir wa tanjah. Ataupun kita cakap kul fatashba', kul fatashba'a. Kita jangan tashba' jazam, tak. Kul fatashba', makanlah maka engkau akan kenyang. Ataupun kul watashba'a. Itu pak. Itu yang seterusnya, iaitu ad-du'a. Wa amma ad-du'a fahuwa at-talab al-muwajjah min as-saghiri ila al-azimi, nahu Allahumma hdini fa'a'mala al-khaira atau wa'a'mala al-khaira. Contohnya kita berdoa kepada Allah. Okey, doa ni merupakan satu permohonan yang kita yang diajukan, permohonan yang diajukan daripada as-saghir ila al-azim, daripada orang yang berada pada kedudukan yang rendah pada kedudukan yang tinggi. Sebagai contoh, kita berdoa kepada Allah. Kita ini hamba yang fakir, meminta kepada Tuhan yang Jabbar, yang Maha Agung. Okey, kita minta sebagai contoh, Allahumma hdini, ya Allah, engkau berilah aku hidayah ataupun aku bertunjuk. Disebabkan oleh engkau beri aku hidayah ni, fa'amala al-khair, aku akan melakukan perbuatan yang baik. Ataupun wa'amala, bersama-sama dengan hidayah yang engkau berikan ini, aku akan membuat kebaikan. Wa'amala al-khair. Itu maksudnya. Okay, itu yang kedua. Dan yang seterusnya, wa amma an-nahyu fanahu la tal'ab fayadhi'a amaluka atau wa yadhi'a amaluka. So kita melarang, nahi ni kita melarang. La tal'ab, janganlah engkau bermain-main. Fayadhi'a amaluka. Nescaya kalau engkau bermain-main ni, okey, nescaya la tal'ab fayadhi'a amaluka. Apa amaluka ni apa? Impian engkau akan sia-sia, fayadhi'a amaluka ataupun wayadhi'a amaluka. Itu contoh nahi lah. Wa amal istifhamu fanahwu hal hafizta durusaka fa asma'aha laka au wa asma'aha laka. Istifham. Kita bertanya, engkau dah hafal ke? Okey, hal hafizta durusaka, engkau dah hafal ke pelajaran engkau? Fa asma'aha laka, dengan sebab engkau dah hafal tu, boleh tak aku nak dengar apa yang engkau dah hafal? Lebih kurang macam itulah. Fa asma'aha, maka aku nak dengar apa yang engkau hafal tu, laka. Wa asma'aha laka, itu untuk istifham pula. Amma al-ardu, al-ardu maksudnya jemputan. Itu yang dipanggil kat sini jemputan adalah wa ammal ardu fahuwa at-talabu birifqin. Kita minta sesuatu dengan lembut. Ala tazuruna fanukrimaka au wa nukrimaka. Tidakkah engkau menziarahi kami, maka kami akan memuliakan engkau, ataupun bersama-sama dengan ziarah engkau itu kami akan memuliakan engkau. Itu kita lembutlah. Lembut. Contoh lain, ala tudarrisuna fanad'uwaka. Tidakkah engkau boleh untuk mengajar kami, maka kami akan mendoakan engkau. Seperti contoh yang itulah. Okey, itu untuk al-ardu. Wa amma tahdid. Ini tahdid ni dia panggil apa? Tahdid ni peringatan lah. Tahdid ni peringatan.
Tahdid ni apa? Tahdid ni peringatan. Dia panjang sikit lah ni perbincangan dia. Tahdid ni peringatan. Fahuwa talabu ma'a hatin wa iz'ajin. Kita minta sesuatu tapi dalam satu hatin ni dalam keadaan hatin ni macam has ni motivasi tapi dengan penuh rasa iz'aj, rasa terganggu lah. Halla addaita wajibaka fayashkuraka abuka. Macam kau tak nak buat kerja sekolah ke? Macam tu lah, macam tu. Kau tak nak buat kerja sekolah tu, maka bapa kamu akan berterima kasih pada kamu. Macam tu lebih kurang. Tahdid ni dia tidaklah satu apa terpanggil tahdid. Dia minta sesuatu tapi dalam keadaan yang kita bukan lembut tadi, dia lawan pada lembut, lawan pada ar tadi. Kita minta orang tu macam lebih kurang macam nak paksa dia lah. Kita minta dia buat kerja sekolah tu. Itu maksud tahdid. Dan yang terusnya wa amma tamanni fahuwa talabu al-mustahil aw ma fihi usratun. Nahwu qawli syair laital kawakibu tadnu li fa anzimaha uqud madhin fama arda lakum kalimi. Cantik ayat ni. Laital kawakib tadnu li fa anzimaha. So tamanni ni kita berharap sesuatu yang mustahil ataupun benda yang payah kita nak dapat. Payah kita dapat. Laital kawakib tadnu li fa anzimaha. Okey. Laita ni kita terjemah macam mana? Laita ni macam apa? Kalaulah tak laita. Belilah kalaulah. Tak boleh kalaulah, dia macam laital kawakib. Jika sekiranya kawakib ni bintang-bintang lah. Jika sekiranya bintang-bintang ini datang dekat kepada aku, maka aku akan himpunkan dia, aku akan susunkan dia. Uku dan madhin, aku akan susunkan dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk rantaian pujian. Bima ardalakum kalimi, yang mana rantaian pujian ini dapat menyenangkan kamu. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. So benda yang mustahil lah yang dia harapkan. Wa mithluhu qaulul akhar ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Yang ni laital kawakibah, saya salah baca tadi. Saya baca laital kawakibah. Okey. Ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Dia mengharap yang satu pengharapan yang mustahil lah. Dia mengharap dia punya waktu muda dia datang kepada dia supaya dia beritahu apa yang telah berlaku pada waktu tua. Wa nahwu laita li malan fa ahujja minhu wa amar raja. Ini contohnya. Kalaulah aku ini ada harta, maka aku akan pergi buat haji. Tapi dia orang miskin lah. So benda yang dia nak buat haji tapi tak mampu. Okey. Wa amar raja'u fa huwa talabul amr al-qarib lil husul. Talabul amri al-qaribi al-husulu. Nahu la'alla Allah yashfini fa azuraka. Nampak? Kita guna la'alla. Janganlah kita guna laita kat sini. Kalau kita guna laita macam kita mendoakan orang tu supaya tak kita cakap sini laita Allah yashfini fa azuraka. Dah tak betul lah. Kita macam memohon sesuatu yang mustahil. Kita berharap sesuatu yang mustahil. Kita harap janganlah Allah, seakan-akan kita cakap janganlah Allah menyembuhkan aku. Tapi kita cakap la'alla. Kita guna la'alla. La'alla ni maksudnya apa? La'alla dia meminta sesuatu perkara yang mana perkara tersebut mudah-mudahan kita dapat perkara tersebut dalam masa yang terdekat. Itu kita maksudnya la'alla, berbeza dengan laita. La'alla Allah yashfini fa azuraka. Fa sababiyah kat sini. So okey, jelas kat sini
Tak ada soalan? Tak ada soalan, saya rasa jelas. Okey. Jadi kat sini ada sebahagian daripada ulama telah mengumpulkan 9 perkara ni sebab untuk fa sababiyah dengan waw ma'iyah ni syarat dia perlu ada 9 perkara ini di sebelum yang datang sebelumnya. Kalau tak ada jadi tak bolehlah dia nak beramal. So ada ulama yang telah mengumpulkan 9 perkara ini dalam satu bait syair. Mur wad'u wanhu. Sorry. Mur fi'il amar, maksudnya dia suruh buat sesuatu. Wad'u, doa, ini doa. Wanha, wanha ni nahi. Wasal, istifham. Wa'rid lihaddihim tamanna. Warju kadhaka nafyu qad kamula. وقد ذكر المؤلف أنها 8 لأنه لم يعتبر الرجاء منها. So ada yang sebut 9, ada yang sebut 8 sebab ada yang kata raja ini tidak termasuk. Dan yang terakhir huruf yang kelima iaitu au. Wa yashtaritu fi hadhihi al-kalimati an takuna bi ma'na illa atau bi ma'na ila. وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة نحو لأقتلن الكافر أو يسلم. وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا نحو قول الشاعر لأستحيلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمل إلا لصابر. Cantik dia punya. Hari ni kita punya syair-syair sedap lah. Syair-syair kita hari ni sedap. Okay. So yang terakhir, yang kelima, so kita tadi dah tengok. Okay, so untuk yang grup yang kedua, yang ketiga ni ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Yang mana kelima-5 huruf ini menasabkan fi'il yang datang selepas dia tapi melalui an yang datang secara yang disembunyikan secara wajib. So kita dah tengok yang pertama tadi lamul juhud. Okey, lamul juhud kita dah tengok. Yang kedua tadi kita ada apa? Yang kedua kita ada sekejap. Ni. Kita ada hatta. Hatta dia ada dua, sama ada ghayah ataupun ta'dil. Dan yang ketiga dan keempat kita ada fa sababiyah dengan waw ma'iyah. So perbincangan dia panjang sebab syarat dia kena datang sebelum daripada fa sababiyah dengan waw ma'iyah itu. Yang pertama jawab kepada nafi dan juga talab. Jawab kepada nafi dan juga talab. So nafi jelas, talab tu yang kita perbincangan dia panjang ada 8. Ada yang kata 9, ada yang kata 8. 8 tu sebab rojak rojak ni tidak termasuk, ada yang kata 8, ada yang kata 7 lah sebab rojak ni tidak termasuk. Yang tadi yang bawah ni cakap 8 termasuk dengan nafi tadi. Okey. Dan yang terakhir al-harfu al-khamis aw wa yashtaritu fi hadhihi al-kalimah an takuna bi ma'na illa atau bi ma'na ila. Wa dhabitu al-ula. Al-ula ni maksudnya apa? Al-ula ni dia kembali kepada illa, kecuali. Ay yakuna ma ba'daha yanqadi daf'atan. Yanqadi daf'atan. Okay. La'aqtulanna al-kafira aw yuslima. So kat sini dia cakap apa? Yang ni maksud ayat ni aku memang akan betul-betul bunuh orang kafir ini kecuali dia itu orang kecuali dia memeluk agama Islam. Sebab ma ba'daha yanqadi daf'atan. So dia terbatal lah, yang first ni terbatal dengan yang kedua. La'aqtulannal kafira au yuslima. Itu yang pertama, au yuslima. Wa dhabitu at-thani ay yakuna ma ba'daha yanqadi syai'an fa syai'an. Syai'an fa syai'an. Nahu qaul asy-sya'ir
La astahilanna as-sa'ba aw udrika al-muna. Faman qadatil amalu illa lis-sabirin. Aw udrika al-muna. Aw udrika al-muna. La astahilanna. La astahilanna, astahil. La astahilanna as-sa'ba. Maksudnya kat sini cakap apa? Au udrikal muna. Aku akan maksudnya aku akan apa astahilanna ni? As Sekejap. Nak tengok dia punya makna yang sesuai je okey. La astashilanna as-sa'ba au udrika al-muna faman qadatil amalu illa lis-sabirin. Aku akan mendapati perkara-perkara yang susah ini senang. Okey. So bila dia dapat perkara dia hadapan dia perkara yang susah. Okey, so dia berusaha, dia bersabar sehingga kan perkara yang senang ini perkara yang susah ni dia rasa senang. So nampak ayat yang qadima syai'an fa syai'an. So secara sikit demi sikit dia akan menggapai apa yang dia impikan. Faman qadatil amalu so amal ini tidak akan tercapai kecuali untuk orang-orang yang bersabar. Okey. Itu au lah, au udrikal muna. Kat sini dia punya ni au udrika, nampak kaf ni baris atas. Okey. Itu saja untuk perbincangan kita berkenaan dengan yang pertama huruf nawasib. Huruf nawasib itu saja perbincangan kita. Okey, tak apa, benda ni memang huruf ni dia payah sikit nak faham sebab dia kena lebih pembacaan. So dia kena ada bacaan lain lah. So kalau tak faham hari Ustaz, am dan au itu sama ke am dengan au? Am dengan au, am dengan au, am dengan au. Dia berbeza sebenarnya sebab am dengan au. Am ni yalah kalau kita tengok secara dasar je macam kedua-duanya bermaksud atau. Tetapi kalau kita tengok dari segi penggunaan ayat, untuk am ni dia ada beberapa dia punya syarat dia lah. Kita cakap syarat dia istiqmalu am. Cumanya untuk perbincangan am ni, untuk perbincangan harfun nasab ni am itu bukanlah macam au yang kita tengah bincang ni lah, au ni. Au. Okey. Untuk itu tidak am ni bukan au lah. So kalau yang untuk perbincangan ni, maksud kita kena fokus lah. Kalau perbincangan ni au dengan am berbeza. Tetapi kalau dari segi penulisan biasa, am dengan au membawa maksud sama tapi penggunaannya berbeza. Penggunaan berbeza. Maksudnya apa? Sekejap saya baca. Yang tu saya kena, yang am tu saya kena baca lagi lah. Kena baca lagi sebab dia ada dia punya ciri-ciri dan syarat-syarat dia. Tapi dalam perbincangan huruf nasab ni, am
tak boleh sama dengan au. Okey? So dia berbeza. Macam mana cakap? Macam itulah. Okey, tak apa. Itu saya akan bincangkan lebih menjelas lagi pada kelas akan datang. Okey. Cuma saya rasa untuk hari ini cukuplah sampai sini dulu. Okey, sebab saya rasa saya cukup sampai sini insya-Allah. So esok kita akan bertemu lagi pada waktu yang sama insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf kalau ada salah silap atau kekurangan. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih pada siapa yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.